رأت الأطيار تشدو بليالي المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال كتاب الطهارة فصل. علامات البلوغ ثلاث: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين، والحيض في الأنثى ل9 سنين. Baik, alhamdulillah kita sambung dalam kita punya pengajian menggunakan matan Safinatun Najah karangan Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullahu taala. Masuk dalam tajuk yang pertama dalam bab ibadah, dalam bab taharah, iaitu tanda-tanda baligh seseorang. Pengarang Safinatun Najah iaitu Syekh Salim rahimahullahu taala memulakan kitab taharah dengan tanda-tanda baligh, kerana baligh ialah salah satu daripada syarat untuk menjadikan seseorang mukallaf, yang mana bila mana dia jadi seorang mukallaf maka kewajipan melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala telah bermula ke atas dirinya. Maka Syekh Salim rahimahullahu ta'ala memulakan kitab taharah dengan tanda-tanda baligh. Maka tanda-tanda baligh, kata Syekh Salim rahimahullahu ta'ala, alamatul bulughi thalathun. Segala tanda-tanda baligh ada 3. Apakah makna baligh ataupun bulugh? Baligh ialah keadaan seseorang itu telah sampai umur yang ataupun telah sampai masa yang telah dipertanggungjawabkan ke atas dirinya mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bahasa kita sebut sampai umur. Sedangkan sampai umur hanya salah satu daripada 3 tanda baligh. Cuma masyhur ataupun kita biasa gunakan istilah sampai umur untuk menceritakan tentang makna baligh. Makna baligh yang sebenar ialah sampai masa yang telah ditentukan oleh Allah ke atas setiap individu berlainan keadaannya, yang mana dia telah bersedia untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah, melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Maka segala tanda-tanda baligh itu 3. Yang pertamanya, kata dalam Safinatun Najah, tamamu 15 sanata fi dzakari wal untha, iaitu sempurna 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sebelum daripada mencapai usia baligh, ada beberapa tanggungjawab yang Nabi SAW berikan kepada wali, iaitu penjaga bagi kanak-kanak. Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh para wali, oleh para waris dalam mendidik dan membentuk dan menyediakan kanak-kanak sebelum mencapai umur baligh. Seperti mana yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna as-sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna al-'ashar wa farraqu bainahum fil madaji'i. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, perintahkanlah anak-anak kamu dengan sembahyang ketika mereka mencapai umur 7 tahun, dan pukullah mereka untuk mengajar adab bila mana mereka meninggalkan solah ketika mereka mencapai umur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka, asingkanlah mengikut jantinah.
Hadis riwayat daripada Imam Abu Daud dan Imam Ahmad rahimahumullah. Maka itu merupakan salah satu didikan daripada Nabi SAW dan juga pesanan daripada Nabi untuk para waris dan para wali kanak-kanak supaya mendidik dan membekalkan anak-anak tersebut dengan persediaan sebelum memasuki usia baligh, sebelum memasuki masa yang mana dia telah wajib lakukan segala perintah dan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah. Maka latihan itu bermula daripada umur 7 tahun. Pada ketika umur seorang budak itu 7 tahun, maka waris wajib menyuruhnya untuk solat. Ajarkannya tentang pergerakan solat, ajarkannya tentang bacaan solat, tunjukkan kepadanya bagaimana rukuk, sujud, i'tidal, berdiri yang betul. Kemudian latihan tersebut berlanjutan sehinggalah dia berumur 10 tahun. Maka sekiranya dia meninggalkan ataupun dia enggan untuk melaksanakan solat pada umur 10 tahun, maka waris perlu memukulnya dengan pukulan yang tidak memberi bekas kepada kulit. Dipanggil darab ghair mubarrah, seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Pukulan untuk bukan menyakitkan tapi untuk mengajarkan adab, iaitu pukulan yang tidak meninggalkan bekas pada fizikal badan anak. Dah bahkan disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, jangan ataupun sunatnya jangan lebih daripada 3 kali pukul. Bahkan haram sekiranya dipukul mencapai tahap sekurang-kurang had dalam hudud Islam. Maka itu pukulan yang untuk mengajar adab, iaitu pukulan yang tidak memberi bekas pada kulit, tidak meninggalkan kesan pada fizikal kanak-kanak, dan bukan untuk menyakitkan, hanya untuk mengajarkannya adab dan memberitahunya bahawasanya dia perlu lakukan perbuatan tersebut. Itu merupakan persediaan yang Nabi SAW arahkan waris untuk laksanakannya kepada anak-anak, supaya apabila dia telah masuk ke dalam usia baligh, dalam tempoh beberapa tahun lagi, dia telah bersedia dan dia telah membiasakan diri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Dan selain daripada salah seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi, ulama juga mengkiaskan beberapa perkara yang lain dan memasukkan hukum beberapa perkara yang lain ke dalam perkara yang seumpama sembahyang, iaitu perkara-perkara yang tidak menjadikan sembahyang itu sah sekiranya tidak dilakukannya, seperti mana taharah. Maka wajib juga untuk waris untuk mengajar anak berwuduk, untuk mengajar anak tentang hukum hakam najis, seperti juga menutup aurat ketika nak sembahyang dan sebagainya. Maka wajib juga waris mempersiapkan anak-anak dengan pengetahuan-pengetahuan am tentang solah, supaya anak tersebut bersedia untuk memasuki peringkat umur baligh. Baik, selesai. Itu merupakan persediaan yang pertama kepada anak-anak sebelum masuk ke dalam umur baligh, yang mana mereka telah wajib sembahyang dan haram ke atas mereka untuk meninggalkannya. Maka Imam Salim rahimahullahu ta'ala dalam matan Safinahnya menyebutkan tanda yang pertama, alamat baligh seseorang itu sempurna 15 tahun, sama ada lelaki ataupun perempuan. 15 tahun ini disebut sebagai 15 tahun Qamariyah, maksudnya kiraan Hijri, kiraan bulan Islam, kiraan Muharram Safar. Dan 15 tahun ini ditentukan dengan kiraan yang tahdidiyah, iaitu kiraan yang tepat, genap. Kalau dengan bahasa kita, genap 15 tahun Hijri, maka dia telah baligh. Sekiranya tidak ada tanda-tanda lain yang berlaku sebelum itu. Tanda-tanda lain iaitu tanda-tanda keluar mani bagi lelaki dan juga keluar haid bagi perempuan. Sekiranya seorang lelaki dan seorang perempuan tersebut tidak datang mani, tidak keluar mani ataupun kedatangan haidnya, sehinggalah dia genap umurnya 15 tahun Hijri, 15 tahun Qamariyah, maka dia telah dianggap sebagai baligh dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tanda yang kedua ialah al-ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinina. Mimpi, bermimpi, bahasa kita disebutkan sebagai mimpi basah. Fi dzakari wal untha, bagi lelaki dan perempuan, li 9 sinina, ketika berumur 9 tahun. 9 tahun yang dimaksudkan sini
perbahasannya lebih kurang dengan perbahasan yang tadi, iaitu 9 tahun Hijri ataupun 9 tahun Qamariyah. Cumanya 9 tahun di sini dikira sebagai 9 tahun yang takribiyah, 9 tahun lebih kurang secara anggaran ataupun agak-agak. Apa makna agak-agak? Sekiranya dalam tempoh 2 minggu sebelum daripada genap usianya 9 tahun Hijri dan datang mimpi basah pada ketika itu dan keluar mani, maka dia dah dikira sebagai orang yang dah baligh walaupun dia masih belum genap 9 tahun. Itu makna takribiyah dalam bab ni. Baik, tanda yang kedua ialah mimpi basah ataupun disebut dengan istilah al-ihtilam. Apa makna mimpi basah? Mimpi basah ialah mimpi yang menyebabkan seseorang itu keluar mani. Yang menyebabkan seseorang itu keluar mani. Ini tanda yang diletakkan dalam kitab-kitab fiqh kita, dan penjelasan lanjut tentangnya ialah yang dimaksudkan dengan ihtilam dekat sini itulah iaitu keluar mani, sama ada dalam mimpi ataupun tidak. Cuma disebutkan ihtilam dekat sini sebagai salah satu daripada sebab yang menjadikan seseorang itu mengalami peristiwa keluar mani. Makna yang sebenar ialah makna yang dimaksudkan oleh ulama dalam perbahasan keluar mani, dalam perbahasan ihtilam ini ialah seseorang itu keluar maninya sama ada dalam mimpi ataupun dalam sedar, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, sama ada dalam keadaan dia suka ataupun dia terpaksa, ketika umurnya 9 tahun Hijri, walaupun takriban, walaupun secara lebih kurang seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Maka keluar mani itu merupakan tanda baligh. Mimpi yang tidak menyebabkan peristiwa keluar mani berlaku tidak menjadikan seseorang baligh. Tetapi keluar mani walaupun tanpa mimpi, walaupun tanpa tidur, menjadikan seseorang itu baligh, telah sampai masanya. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim dan selainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya mandi, iaitu mandi janabah, kerana keluar mani. Manakala sifat mani itu boleh kita kategorikan kepada 3 kriteria. Yang pertamanya sifat mani ialah tadaffuq, iaitu keluarnya secara terpancar-pancar ataupun terpancut. Ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, mimma indafiq. Air mani itu keluar dari mimma indafiq, daripada air yang terpancar. Maksudnya keluarnya itu secara berdas-das. Itu tanda yang pertama, tadaffuq. Ciri ataupun kriteria yang kedua bagi mani ialah talazzuz ma'a khurujih, iaitu keluarnya bersama kenikmatan, keluarnya bersama dengan keseronokan, keluarnya bersama dengan kesedapan. Sekalipun tidak tadaffuq, tidak terpancar semasa keluarnya, mungkin kerana kuantiti air mani yang sedikit, tetapi sekiranya ia keluar dengan perasaan sedap ataupun dengan perasaan lazat, maka ia ialah ciri-ciri mani. Ia ya, ciri-ciri mani. Kelazatan itu diiktibarkan sebagai lawan bagi kesakitan. Seseorang yang apabila keluarnya dengan rasa sakit, maka itu bukan ciri mani. Sebaliknya lawannya, sekiranya seseorang itu keluar sesuatu daripada kemaluannya dengan rasa sedap, dengan rasa yang disukai oleh diri, oleh jiwa, oleh diri seseorang, maka dia dikira sebagai kriteria mani yang kedua. Kriteria yang ketiga ialah baunya, iaitu bau seperti adunan tepung ataupun bau seperti pelepah tamar yang dipotong ketika mana ia masih lagi basah, ketika air itu masih lagi basah, dan dia berbau seperti mana bau putih telur ayam ketika ia telah kering. Maka ini 3 kriteria mani yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Yang pertamanya tadaffuq, keluarnya berdas-das, terpancut, terpancar-pancar. Yang keduanya talazzuz ma'a khurujih, keluarnya itu bersama dengan kenikmatan dan kesedapan. Yang ketiganya baunya seumpama bau adunan tepung ataupun pelepah tamar ketika ia masih basah, dan baunya seperti bau putih telur ayam ketika ianya telah kering. Maka sekiranya terdapat salah satu daripada 3 kriteria ini,
pada seseorang, salah satunya sudah cukup untuk menghukumkan ia mani secara ijma' tanpa khilaf dalam mazhab Syafi'i. Ada salah satu, ada tadafuq saja, ataupun ada talazzuz ma'a khurujihi saja, ataupun ada baunya saja, tidak ada tanda-tanda yang lain, maka telah cukup untuk menghukumkan yang keluar itu ialah mani dan dia telah baligh tanpa khilaf daripada fuqaha Syafi'iyah. Sebaliknya, jika tiada langsung tanda-tanda ini, seperti mana yang berlaku ketika kita buang air kecil, kencing, seperti mana yang berlaku ketika keluar mazi bagi seseorang, seperti mana yang berlaku ketika keluar wadi bagi seseorang, maka ia bukan mani dan dia tidak menjadikan seseorang itu baligh dengan keluarnya, dan tidak menjadikan seseorang itu berhadas besar dengan keluarnya, tanpa khilaf dalam fuqaha Syafi'iyah. Maka adanya tanda walaupun satu menjadikan ia mani, tidak ada langsung tanda walaupun satu daripada tiga tanda ini menjadikan yang keluar itu bukannya mani. Adapun perkara-perkara yang lain yang dikaitkan dengan mani, tetapi dia bukan satu ciri-ciri khusus, dia bukan kriteria yang ditetapkan, seumpama sifat-sifatnya yang lain, seperti mana kekentalan dan kecairan air, seperti mana warna, kekeruhan dan kejernihan air dan sebagainya, maka dia bukan khawas, dia bukan ketentuan dan khusus bagi mani. Maka wujudnya tidak memberi tambahan nilai pada hukum mani, dan ketiadaannya tidak menafikan keadaan sesuatu itu mani, sebab dia bukan tanda yang khusus bagi mani. Tanda yang khusus bagi mani ialah tiga yang disebutkan tadi: tadafuq, keluarnya berdas-das ataupun terpancar; talazzuz ma'a khurujih, keluarnya bersama dengan kesedapan dan kenikmatan; dan baunya yang seumpama bau adunan tepung ataupun pelepah tamar ketika ia masih basah, dan baunya seumpama bau putih telur ketika ia yang telah kering. Adapun perkara-perkara ataupun ciri-ciri yang lain, dia tidak memberikan nilai tambah pada hukum dalam menentukan adakah itu mani ataupun tidak. Ini perkara yang kedua, ataupun tanda yang kedua, tanda baligh seseorang. Tanda yang ketiga dan yang terakhir ialah wal haidu fil untha li 9 sinina. Keluar haid bagi perempuan, alamat khusus bagi perempuan, ketika ia berumur 9 tahun. 9 tahun di sini juga 9 tahun yang sama dalam kiraan hukum, iaitu 9 tahun qamariyah, 9 tahun hijri, dan 9 tahun ini juga dikira sebagai 9 tahun yang takribiyah, yang secara agakan ataupun anggaran. Maksudnya sekiranya seorang perempuan itu, budak perempuan, keluar haidnya ketika ia masih lagi belum genap 9 tahun, tapi dalam tempoh 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum dia genap 9 tahun dia telah keluar haidnya, maka itu dikira haid yang sahih untuk menjadikan dia seorang yang telah baligh, untuk menjadikan dia seorang yang telah mencapai had umur yang telah ditentukan oleh Allah untuknya secara peribadi, secara khusus, untuk dia mengamalkan segala peraturan Islam dengan sempurna, menutup aurat dan sebagainya. Maka perbahasan haid ini akan dilanjutkan dalam perbahasan yang seterusnya. Imam Salim rahimahullahu ta'ala meletakkan perbahasan haid dalam satu perbahasan yang khusus. Maka kita akan lanjutkan perbincangan tentangnya bila mana kita sampai dalam babnya nanti. Maka tiga inilah merupakan alamat baligh bagi seseorang manusia. Yang pertamanya sama ada genap umurnya 15 tahun secara tepat, takribi segala secara tepat, tahdidiyah bagi lelaki dan perempuan sekiranya tidak ada tanda yang lain, ataupun dia mengalami peristiwa keluar mani sama ada dalam mimpi ataupun dalam jaganya ketika ia berumur 9 tahun ke atas, takribiyah lebih kurang secara anggaran, secara agakan, ataupun seorang perempuan itu mengalami peristiwa keluar haid ketika mana ia berumur 9 tahun ke atas, takribiyah. Maka bila mana berlaku salah satu daripada tiga peristiwa ini dalam hidupnya, maka dia ialah seorang yang telah baligh, dengan syarat yang lain menjadikan dia mukallaf, dan dia wajib untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رأت الأتيار تشدو بليالي المغرب